بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أولنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama rutin bulanan kita sebulan sekali untuk kita sama-sama melihat daripada apa yang kita belajar dan apa yang terseri terbaki dalam seri pertemuan yang telah lepas. Pada malam ini kita sambung lagi dalam bab yang masih terbaki. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak lupa, dihormati dikasihi Tuan Pengerusi ataupun Tuan Nazir, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama dan asatizah, para hadirin dan hadirat yang juga menonton dalam live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam pertemuan kita yang telah lepas, kita masih lagi membicarakan mengenai dengan bab yang terakhir yang kita promosi mengenai dengan bahayanya dosa ataupun dipanggil dengan syukmul maksiyah, iaitu bahayanya dosa. Lalu dalam pertemuan yang telah lepas kita telah bincang bahawa dosa itu, takrif bagi dosa kita telah bincang dah mengikut bahasa dan mengikut syarak. Kemudian nama-nama dosa yang digunakan pakai dalam Al-Quran yang kita dah bicara dah tak kurang daripada 8 nama-nama dan juga kalimah yang Allah Ta'ala gunakan. Kalimah yang 8 itu untuk kita fahami dan kita tahu bahawa ini kembali ataupun ini maknanya berkaitan dengan dosa. Dan bukan 8 kalimah itu sahaja, ada lagi kalimah-kalimah yang lain. Tapi di antara kalimah-kalimah yang masyhur yang ada kaitan dengan dosa, yang seerti semakna dengan dosa, maka kita pelajari dah ada 8. Dan di antara 8 itu ada 3 ataupun 4 yang famous, dan yang satu daripada 4 itu adalah yang paling famous. Maka tuan-tuan dan puan-puan, itu pelajaran pada minggu yang sebelumnya. Kemudian seminggu yang selepasnya ataupun bulan yang selepasnya itu kita membicara mengenai dengan bahagian-bahagian dosa yang ada 4. Bermakna sesiapa yang melakukan satu-satu dosa, maka tak boleh lari dia daripada dosa ataupun 4 bahagian yang 4 ini. Maknanya tak lari dosa kita buat tu salah satu daripada yang 4. Sama ada dosa bahagian yang pertama, bahagian yang kedua, bahagian yang ketiga ataupun bahagian yang keempat. Kemudian yang terakhir pada malam ini iaitu jenis-jenis dosa. Jenis tadi bahagian-bahagian dosa. Sekarang ni jenis-jenis dosa. Maka sebelum daripada kita masuk kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita dulu untuk belajar dan mengajar kita pada malam ini. Dan yang kedua, marilah kita sama-sama berniat iktikaf. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang lupa untuk berniat iktikaf, supaya dengan itu kita mendapat lebihan kurniaan dan lipat kali ganda yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dengan sebab iktikaf sahaja.
Baik, bahagian yang terakhir sebelum daripada tua pengarang kita ini memasuki bab, dia kata jenis-jenis dosa. Maka dalam jenis-jenis dosa ini, kata tua pengarang kitab kita Syekh Usamah Naim Mustafa dalam kitabnya 125 sebab untuk mendapat keampunan dan kemaafan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam mempromosikan bahayanya dosa ini, maka dia kata wa'lam, ketahui olehmu bahawasanya dosa-dosa itu dan juga maksiat itu terbahagilah ia kepada dua jenis. Kalau nak kira jenis, ada dua jenis. Kalau nak kira bahagian, ada 4 bahagian. Maka sebagaimana yang saya sebut tadi, bila kita melakukan satu-satu dosa, sama ada sengaja ke tidak, tahu ke tidak tahu, ada orang ke belakang orang, maka dosa kita buat itu tak boleh lari daripada 4 jenis inilah. Kemudian dosa yang kita buat itu juga pun tak boleh lari daripada 2 jenis ini. Tak boleh lari daripada 4 bahagian tadi, tak boleh lari daripada 2 jenis. Mana? Yang pertama dipanggil dengan al-kabair, yang kedua dipanggil dengan as-saghair, iaitu dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil. Maka dia kata dosa besar ataupun dosa kecil ini mesti berdalil. Maka dia kata semuanya itu didatangkan ataupun aku bawa datang dia dengan dalil Al-Quran ataupun dalil As-Sunnah, yakni hadis-hadis Nabi SAW, ataupun ijma'. Ijma' ulama ataupun ijma' sahabat, ijma' tabi'in, dan juga qiyas. Semuanya itu ada. Apa yang kita bahas, apa yang kita bicara ini ada dalilnya, ada dalilnya daripada Al-Quran ataupun Sunnah, ijma' ataupun sebagainya. Maka tak boleh sekiranya benda yang telah ijma' yang datang daripada Al-Quran, yang bersumberkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka perkara itu tak boleh kita ingkari. Tak boleh kita ingkari. Kalau kita ingkar juga, kalau kita ingkar juga, maka ijma' ulama juga kata kufurlah seorang itu. Adapun kalau kita ingkar benda yang khilaf, maka benda itu sepakat ulama, kebanyakan ulama dia kata orang itu tak jatuh kepada kekufuran lagi. Seperti kita kata apa? Seperti kita kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu hukumnya khilaf. Dalam mazhab kita, bismillah di awal ayat itu melainkan suratul Bara'ah ataupun suratul Taubah, maka dia kata dalam mazhab kita wajib baca bismillah. Ataupun Fatihah itu adalah satu ayat daripada Fatihah. Bismillah. Sebab itu kita baca deras. Imam kita tadi pun baca deras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu. Kenapa? Mazhab kita berpegang dengan bismillah pada awal surah itu, dan dari surah Fatihah itu adalah satu ayat daripada ayat-ayat Fatihah. Baik, bila kita pergi ke Mekah ataupun ke Madinah dan negara-negara yang sewaktu dengannya, maka dia tidak baca bismillah. Tidak baca bismillah. Tak pernah pergi. Tak pernah pergi kot. Dia nak pergilah. Mana imam kau baca bismillah? Kalaupun dia baca pelan sangat, slow sangat, kita hanya dengar bunyi begitu ya. Lepas tu dia terus Alhamdulillahirabbilalamin. Dia tak baca bismillah. Kenapa? Kerana mazhab dia berpegang bismillah itu bukan satu ayat daripada ayat Fatihah. Maka ini sudah khilaf. Mazhab kita kata satu ayat, mazhab dia kata tak.
Maka siapa-siapa yang berkata bahawasanya bismillah itu bukan daripada surah Fatihah ataupun daripada ayat Al-Quran yang di awal surah itu, maka kita tak boleh hukum orang itu kafir. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia khilaf. Benda khilaf tak boleh. Benda ijma' ya, seperti puasa, haji, zakat, solat. Nah, orang tu kata, "Weh, tak wajib sembahyang atas saya." Nah, tak wajib sembahyang atas saya. Kamu tahu tak kamu kata apa tu? Aku tahu. Nah, maka orang ini baru ijma'. Sebab dia telah menghalalkan benda yang ijma'. Ada pun benda yang khilaf, tak ada. Tak jatuh. Paling-paling tinggi berdosa lah. Berdosa. Tetapi kata ulama, kalau sesiapa yang berkata bismillah yang ada pada suratul Namli, kita buka dalam suratul Namli itu, dalam tu ada satu ayat, la innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah An-Naml, tuan-tuan boleh cek lah, dalam suratul Namli ada satu ayat mengenai dengan surat Nabi Allah Sulaiman yang dia hantar kepada Balqis, dan dia tulis di surat itu bismillahirrahmanirrahim. Maka siapa yang beriktikad bahawa bismillah ini bukan daripada Al-Quran, ini ijma' kufur. Ini ijma' kufur. Sebab apa? Ada dalam Al-Quran. Gitu. Maka tuan-tuan dan puan, bila ijma' sesuatu benda hukum itu menjadikan kita ini susah dan payah lah, sepit lah. Tetapi bila satu-satu benda itu, satu-satu hukum itu menjadi khilaf, menjadi luas lah bagi kita. Contoh lain, bila nak tawaf, kita punya mazhab wajib ada wudu. Wajib ada wudu. Kalau kita nak tawaf dengan berwudu, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa 24 jam tak habis lagi kita. Pasal apa? Baru kita nak masuk lain je orang tepuh dah. Batal air sembahyang. Kita pun keluar ambil air sembahyang kat luar. Masuk. Tak ada nak masuk lagi. Nak pergi ke lampu hijau tu, orang duduk beripu ramai kat situ. Kerana nak mula niat kan. Nak mula niat tawaf tu, sama ada tawaf sunat ke tawaf umrah ke. Bertepuh pula. Ambil sembahyang pula. Ambil air sembahyang pula bukan dekat tuan, jauh. Maka masyaqqah dan khilaf. Maka tuan-tuan dan puan, mazhab kita bersentuh tak boleh. Walaupun setengah kaul kata mazhab Imam Syafi'i, kita ada pendapat kata tak apa, dengan bersyarat tidak ada syahwat. Maka dengan pendapat itulah dan juga pendapat mazhab yang lain, kita ambil pakai untuk kegunaan. Kerana apa? Kerana masyaqqah. Tu kalaulah sekiranya ijma', susah kita tuan-tuan. Susah. Baik. Itu tuan-tuan dan puan, sebagai satu kaedah saya bagi kepada tuan-tuan dan puan, bila benda yang ijma' ada orang ingkar, maka orang itu dengan ijma' jugalah kufur. Benda yang khilaf, maka dia ingkar, tak apa. Tak jadi kufur dia. Kerana yang dia ingkar itu benda yang khilaf. Baik. Kita mari berkenalan sedikit dengan apa yang dikatakan dengan dosa-dosa besar ni. Maka dia kata dosa tadi dia ada dua jenis, iaitu dosa kecil dan dosa besar dan dosa kecil. Maka apakah yang dikatakan dengan dosa besar ni? Ataupun bagaimana takrif kita nak kenal bahawa ni dosa besar ke dosa kecil?
Bila laku satu-satu kesalahan ataupun dosa, maka kita nak tahu dosa ni kecil ke dosa besar. Maka kita tengok. Kata tuan pengarang kitab kita ini, kalaulah kamu nak tahu dosa itu kecil ke besar, maka tengoklah kepada beberapa takrif yang diberikan ini. Mana? Dia kata kullu zambin tarakkaba alaihi haddun fid dunya. Mana-mana dosa ataupun setiap dosa, kullu zambin, setiap dosa yang dijanjikan ataupun yang dijanjikan ataupun yang ada padanya itu had yang Allah Ta'ala sebut di atas dunia, maka orang itu dosa itu jatuhlah ia pada dosa yang besar. Kalau kamu buat begini tak bertaubat masuk neraka atau ada had dia, maka dosa itu dosa besar. Dosa besar. Tapi kalau sekiranya tak ada had, tak ada had, ataupun ada cara bagaimana nak menghilangkan dosa itu dengan cara yang mudah selain daripada bertaubat, maka dosa itu boleh jadi jatuh kepada dosa kecil. Yang kita akan tengok nanti. Kita ambil yang ni dulu, dosa besar dulu. Itu yang pertama. Ataupun dia kata au tawa'ada alaihi binnar, ataupun dijanjikan dengan orang yang melakukan dosa tadi, sekiranya tidak bertaubat, dijanjikan dengan neraka. Ini pun takrif juga. Maknanya satu kesalahan, satu dosa tadi adalah dosa besar. Kenapa? Dijanjikan dengan neraka sekiranya tidak bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka dia dengan Allah lah. Sekiranya Allah kehendaki, dia maaf. Sekiranya Allah tidak kehendaki, maka dia azab. Itu terpulang kepada kehendak Allah Ta'ala, masyiatillah. Baik. Ataupun yang ketiga, ataupun awil laknati, ataupun dijanjikan dengan laknat. La'anallahu man atamra'atahu fi duburiha. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala melaknat orang laki-laki, yakni si suami ataupun orang yang mendatangi isterinya ataupun perempuan di belakang, maka Allah Taala laknat. Ada perkataan laknat, la'anallah, ada laknat tu. Maka dengan itu dapatlah kita fahami bahawa dosa itu siapa yang berbuat, maka dosa itu jatuh kepada dosa yang besar. Yang besar. Awil ghadab, ataupun dijanjikan dengan kemurkaan Allah. Man adani waliyan. Nabi kata, siapa Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, siapa dia yang menyakiti wali aku, maka aku berjanji dengan dia untuk memeranginya. Itu dengan kemarahan tu. Maka siapa yang buat, maka dia juga terjatuh dalam golongan dosa yang besar. Dosa besar. Awil uqubati, ataupun dijanjikan dengan sesiapa yang melakukan sekian-sekian, maka akan dibalas dengan dibalas dalam sekian-sekian. Maka itu pun juga di bawah takrif dosa besar. Dosa besar. Au nafyil iman, ataupun sesiapa yang melakukan sesuatu benda ini ataupun perbuatan ini, maka Nabi kata orang itu tidak ada lagi padanya iman. Nafyil iman, nafi iman dia. Nafi iman dia. Maka ini juga di bawah dosa-dosa yang besar. Nafi iman. Walaupun ada dalam hadis Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, kalau kita belajar kita akan terjemah makna la nafi, tidak makna tidak, yu'minu beriman. Maknanya kalau kita terjemah dengan makna sempurna, tidak berimanlah oleh seseorang kamu. Maka ini bukan dinafikan dengan iman.
ini dinafikan dengan kesempurnaan iman. Dinafi dengan kesempurnaan iman. Makna apa? Tidak sempurna iman seseorang. Kita tengok dalam hadis tu, diterjemah dengan dia tidak kata tidak beriman seseorang kamu itu. Tak, dia kata tidak sempurna iman seseorang kamu. Ini bukan dinafi dengan gugur ataupun iman. Tak, maka ianya tidak termasuk dalam takrif ini. Dia tidak termasuk dalam takrif ini. Ataupun yang terakhir, wa kullu mawjud wa kullu mujibatin fil Qur'ani kabiratun. Mana-mana ayat dalam Al-Quran yang menjanjikan dengan benda ini, benda-benda yang besar. A'zamu apa nama ni dalam a'zamu zamban atau a'zamu ajran, a'zamu khati'atan. Maka adanya kalimah-kalimah seperti itu yang menunjukkan kepada besar. Maka bila kita baca Al-Quran jumpa ayat-ayat seperti itu, maka itu menggambarkan itu adalah dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Lalu ulama kita kata tuan pengarang kitab kita ini, waktu lipapi fi haddil kabairi, fi haddil kabairi wa fi adadil kabairi faqila. Dia kata telahlah kita kata ikhtilaf alim ulama mengenai dengan hak besar tu besar mana. Besar dosa tadi tu besar mana? Kita kata besar masjid kita ni ke, ataupun sebesar bukit Uhud ke, ataupun sebesar dunia. Tu dia kata khilaf ulama. Setengah kata ulama kata ada sebesar masjid boleh jadi, ada kata besar lagi, ada kata boleh jadi kecil lagi. Tu khilaf situ. Yang kedua, khilaf yang kedua, bilangan dosa besar ni ada berapa banyak? Ada berapa banyak dosa besar ni? Maka ulama-ulama kita kata khilaf juga. Maka didatangkan di sini, dia kata ada setengah ulama kata dosa besar itu hanya ada 4. Ada 4. Setengah kata tak, ada 7. Ada 7 dosa besar. Setengah kata tak, ada 11. Ada 11. Setengah kata ada 70. Ada 70. Dan setengah kata ada lebih lagi yang kita pun tak boleh nak hakkan dia banyak mana. Lebih pada 70. Tapi banyak mana? 100 ke, 200 ke, 1000 ke? Wallahu a'lam. Makna tuan-tuan dan puan, benda yang khilaf seperti ini tak ada apa-apalah, rahmatlah bagi kita. Mungkin ada 4, mungkin ada 7, mungkin ada 11, mungkin ada 70, dan mungkin ada lebih. Tak ada mengapa. Baik, lalu tuan pengarang kitab kita ini dia tidak membawa hadis untuk menerangkan apa nama ni dosa besar tersebut. Lalu saya mengambil daripada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tuan-tuan boleh tengoklah kalau siapa-siapa yang ada kitab ini, Minhaj atau Mukhtasar Minhajul Qasidin, di halaman yang ke 377, mengikut cetakan kitab saya ni. Cetakan mana? Cetakan Mustafa Al-Baz, Makkah Al-Mukarramah. Dia setiap cetakan dia tidak sama halaman dia. Jadi saya dah sebut dah, ini cetakan daripada Mustafa Al-Baz. Dan kitab ini berada di Mekah Al-Mukarramah dalam edisi bahasa Arab. Dalam edisi bahasa Arab, dalam edisi terjemah saya tidak tahulah. Cuma saya bagi tahu secara ringkasnya,
ditafsirkan oleh Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin dengan katanya. Dia kata, ketahui olehmu bahawasanya dosa itu ataupun dosa-dosa itu terbahagilah ia kepada dua, kecil dan juga besar. Dan ada khilaf padanya dan juga pada hadis-hadis yang membicarakan mengenai bilangan dosa-dosa besar ini. Maka dia kata, wal ahaditsus sahahu fi zakarha khamsatun. Dia kata hadis yang sahih yang menyebut tentang dosa-dosa besar ini ada 5. Ada 5 hadis yang menyebutkan dosa-dosa besar ini. Saya ambil hadis yang pertama. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ijtanibus sab'al mubiqat. Ijtanibus sab'al mubiqat. Hendaklah kamu jauhi 7 perkara yang boleh membinasakan. Al-mubiqat. 7 perkara yang membinasakan ini. Lalu sahabat bertanya, qalu, berkata mereka itu sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hun, apa 7 tu? Apa 7 tu? Qala, lalu Nabi menjawab, Nabi kata, yang pertama asyirku billah. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan ulama-ulama kita membahas dengan dalil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis. Di antaranya hadis yang kita baca ini, dia kata syiriklah dosa besar yang paling besar. Sekira-kira Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tidak sanggup dan tidak suka, tidak mahu mengampun dosa orang yang syirik dengannya, dengan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah Ta'ala akan ampun dosa selain daripada syirik itu mengikut siapa yang dia kehendaki. Bukan semua orang juga, mengikut siapa yang dia kehendaki. Maka berdasarkan hadis ini, maka ulama kita kata syiriklah dosa besar yang paling besar. Tak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Satu. Yang kedua, wasihr. Sihir. Kita panggil sihir. Kita ubah sikit ya. Bahasa Arab sihrun. Bila kita wasal, kita berhenti sihr. Sihr. Sin ha, bukan ha. Sin ha ra. Sihr. Lalu kita melayukan dia jadi sihir. Kita tukar daripada huruf ha kepada huruf ha. Sihir. Jadi saya rasa tak perlu saya bincang dan promosi dah mengenai dengan sihir ni apa dia dah. Sihir ni ilmu yang tertentu yang dipelajari. Untuk ataupun dengan tujuan yang tertentu. Sehingga Allah Ta'ala menyebut dalam apa? Surah Baqarah ataupun surah Ali Imran. Allah Ta'ala kata, yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Kehebatan sihir ini boleh memisahkan seorang laki-laki dengan pasangannya. Kemudian ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, wa inna minal bayani la sihrun. Wa inna minal bayani la sihran. Nabi kata, sesungguhnya daripada bayan ini adalah satu hukumnya sama seperti sihir. Payah nak faham tak? Payah nak faham dah? Gini tuan-tuan. Bayan, kalau tuan-tuan pergi ke ikut majlis yang biasa dikendalikan oleh kawan-kawan kita, sahabat kita daripada tabligh, dia sebut apa? Dia sebut apa? Bayan tak? Dia sebut bayan kan? Tuan-tuan dan puan-puan, lepas isyak nanti kita ada bayan. Bayan. Maka Nabi kata, wa inna minal bayan.
Sesungguhnya daripada keterangan mudah kita kata kefasihan bercakap seseorang. Bayang, maknanya fasih bercakap seseorang itu sok. Ui, Nabi kata seperti sihir katanya itu. Bayannya itu seperti sihir, betul tak? Ui, orang yang tak pernah dengar orang ni, bila-bila dia dengar dia ceramah ataupun dia kuliah ataupun dia tazkirah ataupun dia apa, ui, dia kata sedap sungguh kuliah dia, makan hati kita. Tu wa inna minal bayani la sihra. Tu Nabi sebutnya kehebatan bayan bila cukup dengan rukun syarat dia, bila cukup dengan Al-Quran, cukup dengan kata-kata, cukuplah. Orang kata bila masukkan itu cukup secukup rasa dengan gulanya, dengan tomatonya, garamnya, ajinomotonya, secukup rasanya. Ui, orang kata sedap masakan tu. Ui, maka sama. Boleh mensihirkan orang yang mendengar, seolah-olah begitu. Jadi tak peliklah tuan-tuan kalau orang yang pandai pidato ini, kalau dia cerita walaupun benda yang tak betul pun kadang-kadang orang boleh terima. Pasal apa? Sebab Nabi sebut dah. Maka ini yang kedua lah, sihir. Yang ketiga, wa qatlin nafsi. Wa qatlan nafsi, bunuh diri allati harramallahu, yang Allah Ta'ala haram, illa bil haq, melainkan dengan benar. Kita kata bunuh diri, bunuh diri bukan bunuh diri kita, bukan masuk gitu. Hak tu biar kita tak tepi dulu. Bunuh orang lain, bunuh orang lain. Qatlun nafsi, kita bunuh seseorang itu dengan Allah Ta'ala telah pun haram bunuh dia, melainkan dengan jalan yang betul dan benar. Maknanya apa? Kalau kita bunuh orang sengaja-ngaja gitu, tak boleh. Tetapi kalau bunuh dengan betul, boleh. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Nabi kata wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq. Kalau siapa dia belajar bahasa Arab, dia panggil illa ini dipanggil harfu istisna, nak mengecualikan ayat yang sebelum. Maknanya bunuh diri seseorang itu tak boleh, melainkan maknanya boleh bil haq, dengan sebenar. Maka kita kata macam mana bunuh dengan sebenar? Seperti kisah balas bunuh. Itu sebenar. Ni kata haram, tak haram, sebab itu benar. Ataupun kita kata orang yang kena sabit kesalahan tertentu lalu dibawa hukum bunuh, seperti apa? Seperti orang yang tukar agamanya, kita panggil murtad lah dah. Murtad. Maka Nabi kata man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang tukar agamanya maka hendaklah dibunuh, hendaklah kamu bunuh. Baik, siapa yang nak bunuh? Mesti ada kerajaan, tak boleh orang-orang tertentu, tak boleh selerak lah, berterabur lah, tak boleh. Dia mesti ada kerajaan yang menetapkan undang-undang. Maka kena bunuh selalu ke? Tak. Panggil dulu. Betul ke awak ni berkata sekian. Dia kata betul. Baik, awak tahu dah apa yang awak kata itu boleh membawa kepada keluar daripada Islam, iaitu murtad. Dia kata tahu. Habis itu macam mana? Nak tarik balik ke tidak? Tak. Baik, kalau awak tak tarik balik, awak akan dihukum bunuh. Hukum bunuh ke bunuh? Dah. Maka walaupun dia berkata sedemikian, maka kita kata penguasa, mufti ke apa ke, hakim ke, berikan kepadanya tempoh masa. Tengok kepada diri dia tu. Kalau dia tu orang lama dah masuk Islam, dia sudah tahu dah mengenai dengan hukum Islam, maka berilah kepadanya mungkin 3 hari, 5 hari, seminggu. Masa untuk dia nak
bertaubat. Ataupun kalau dia baru masuk Islam, dia tak tahu lagi hukum hakam Islam ini, maka berilah padanya masa 2 minggu, sebulan dan sebagainya. Itu kemaslahatan ataupun kepakaran dan kepandaian seorang hakim lah yang menentukan. Cukup masa, dia degil dengan pendapat dia juga, tak nak berubah, maka ketika itulah barulah faqtuluh, hendaklah kamu bunuh dia. Maka bunuh ini tidak haram hukumnya kerana bil haq. Hak tunda sebab Tuhan suruh. Begitulah juga dengan bunuh orang yang melawan Islam, yang kita panggil orang kafir dan sebagainya. Ini yang cukup syarat, bukan boleh begitu-gitu, dia ada syarat-syarat dia. Maka kena kembali kepada hukum fiqh lah. Itu. Gitu. Maka orang ini dibenarkan bunuh. Maka dia tidak termasuk dosa besar yang dilarang oleh Nabi ini. Faham tak? Baik. Yang keempat, wa aklur riba. Wa aklur riba. Orang yang makan riba. Riba ni tuan-tuan, siapa Tuhan ajak berperang, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang makan riba dan dia tak nak berhenti dengan riba ni, Allah Ta'ala kata fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Tunggu. Nak berperang sendiri dengan Allah dan Rasul. Tak payah Rasul dah, Allah Ta'ala seorang ya dah. Tak payah Allah Ta'ala seorang, malaikat je padan dah mari sapuh dengan sayap dia tu, cukup dah. Tapi nak ayatnya semangat, kekuatan yang Allah Ta'ala nak gambarkan bahawa benda itu cukup-cukup benda yang tak baik, benda yang tidak ada kebaikan, kebajikan kita sesama kita manusia. Bahkan riba itu lebih kepada menindas. Betul tak? Orang yang susah, sebab dia susah itulah agama kita, syariat kita benarkan dia berhutang. Sebab dia susah. Maka sedang dia duduk tengah susah itu, sepatutnya orang yang ada duit, orang yang ada kemampuan, orang yang kaya memberi pertolongan dengan cara beri hutang dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dalam satu hadis tapi saya lupa mata hadis tersebut. Almarhum tuan guru saya pernah sebut dalam kuliah dia. Dia kata, sesiapa, makna hadisnya lebih kurang, sesiapa yang memberi kepada seseorang itu berhutang dengan ikhlas dalam hati dia. Maknanya dia bagi hutang ini dengan dia tengok kawan tu siang betul-betul, bukan kata kena bayar balik. Maknanya macam tadi tu, hutang 1,000 bayar 1,200, 1,300, bukan. Bukan. Bayar 1,000 lah. Gitu tak? Maka orang ini Nabi kata seolah-olah dia menderma setiap hari sebanyak hutang yang dia bagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalaulah ada di kalangan kita yang kita kenal betul-betul susah dan dia itu orang yang baik, mana orang yang amanah, sebelum ni dia pernah berhutang dah dengan kita. Dia berhutang dengan kita, janji nak bayar 30 hari bulan. Tiba-tiba dia tak boleh bayar 30 hari bulan, dia datang ke rumah kita, ataupun dia call kita, ataupun dia WhatsApp kita, Tuan Haji, minta maaf lah, saya tak dapat bayar lagi hutang pada hari ini yang dijanjikan 30 ini kerana anak saya ke apa itu ini dan sebagainya. Dilanjutkan kepada satu tempoh yang masa dan dia bayar. Maka orang ini orang yang baik. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kita mendapat pahala setiap hari seolah-olah macam kita sedekah. Kita banyak mana kita bagi kepada dia hutang, sebanyak itulah pahala kita dapat setiap hari. Katakanlah kita bagi hutang kat dia 200, maka 200 itulah setiap hari seolah kita derma kepada orang, sedekah kepada orang 200. Sampai bila? Sampai dia bayar. Bila dia bayar, habis. Dengan syarat jugalah. Dengan syarat tadi tidak ada benda. Tidak ada benda. Betul-betul ikhlas. Yang mari hutang pun ikhlas minta dengan kerana Allah, yang beri pun ikhlas memberi kerana Allah. Gitu. Baik, katakanlah dia janji tadi 30 tak dapat tunai, dia minta tempoh, maka kita kata tak apalah, tak apa, boleh, sila tak ada masalah. Maka selama itu kita dapat lagi sampai satu tempoh masa yang
dia bayar. Dan satu lagi tuan-tuan, kalau ada di kalangan kita yang susah kebetulan mendengar kuliah pada malam ini, kalaulah kita berhutang dengan seseorang, waktu kita ambil hutang tu, kita niat dalam hati kita ni. Ya Allah, aku nak bayar hutang ni. Ya Allah, aku nak bayar hutang ni. Tak ada dalam hati aku ni nak lari, nak bayar. Maka Nabi kata Allah Ta'ala akan tolong dia. Mungkin Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada dia dengan cara yang dia tidak tahu dan dia tidak sedar dan dia tidak terfikir, tidak tergambar untuk mendapat rezeki tersebut untuk dia bayar hutang tadi. Tetapi kalaulah sekiranya orang yang berhutang tadi, waktu dia ambil duit itu, dia niat dah tak nak bayar. Aku tak nak bayar, nak hutang ya. Nak bayar, tak nak bayar. Maka Allah Ta'ala akan jadikan sebab untuk payuh dia bayar hutang. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak berhutang, berhutanglah kerana agama kita, syariat kita izinkan kita harus untuk kita berhutang. Tak ada masalah. Tapi jangan lupa bayar. Dan kita tahu dah tak, ada yang masyhur tak, ustaz-ustaz kita pun sebut tak, siapa yang tak bayar hutang dalam keadaan dia mampu. Dia mampu, tapi saja dia tak bayar. Kenapa? Sebab dia sayang duit dia. Maka ruh dia tu akan tergantung-gantung. Naik ke atas, dia tendang, turun ke bawah, ya turun, tolak naik ke atas, ya atas tendang, turun. Tutup main gitu. Selama mana? Selagi mana hutangnya itu tidak dihalalkan ataupun dibayar oleh pewaris dia. Nakkah kita gitu? Nak tahu lebih lanjut lagi, tuan-tuan baca kitab tazkirah yang saya sebut tu. Buka dalam hadis-hadis mengenai dengan bab hutang. Tu. Tapi tuan-tuan, kalaulah terbaik bagi kita kalaulah kita ini Allah Ta'ala bagi kepada kita rezeki yang lebih, orang mari berhutang dengan kita, kita pun tengok memang betul orang ini susah, kita kenal dia orang susah. Isteri tak bekerja, suami kerja jaga contohnya, ataupun bawa teksi, ataupun apa-apalah kerja yang tidak banyak mendatangkan hasil. Maka dia mari hutang dengan kita. Ketika itu kita halalkan bagi dia. Itu yang terbaik, tuan-tuan. Terbaik. Biarlah dia janji tu. Dia janji dengan kita nak bayar seminggu. Mari seminggu, dia kata minta maaf lah, saya tak boleh bayar hutang di atas sebab sekian. Maka kita kata tak apa, hutang kamu yang kamu hutang dengan aku itu pada hari ini aku halalkan. Allahu Akbar. Terbuka arasy Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, kita dengan orang-orang yang beriman ini sama-sama kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala janji dengan beberapa janji yang cukup baik. Sebab tu kalau kita hidup dengan berlandaskan syariat Islam, benda yang dibawa dan dicontohi oleh Nabi, diikut oleh para sahabat dan tabi'in semua, Allah comel Islam kita, tuan-tuan. Tapi kenapa orang memandang serong Islam kita ini? Sebab kerana ada segelintir daripada kita yang membuat masalah. Tuan-tuan, nak masuk waktu isyak dah. Ada masuk pun waktu isyak, kita berhenti setakat dulu, dan terbaki itu kita sambung pada bulan depan lah. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallah alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, syaitanir rahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa sadaqatan tashma'u la yasma'. Wa na'udzu bika ya rabbana min ha'ula'i al-arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.